Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Pengenalan bagi pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri Ebony Shah-An, Yang Berhormat Menteri Kedua Lim Bo Yi, Yang Berhormat Menteri Ketiga Joanne Moh. Pengenalan bagi pihak pembangkang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Puan Khadijah, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Nur Izzati, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Nur Hanis. Peraturan. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Kedua, setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk bercakap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. Ketiga, loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit kedua, iaitu awal minit ketiga, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir minit kelima, loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7 menandakan bahawa masa untuk pendebat berucap sudah tamat. Kelima, bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa 1 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. Keenam, pada masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali pada minit ketiga. Loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Untuk izin laluan, pertama, semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan untuk dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta atau penjelasan atau pembetulan. Kedua, masa selama 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Ketiga, izin laluan haruslah padat dan bernas. Keempat, tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Kelima, izin laluan dimohon dengan seorang pendebat berdiri atau mengangkat tangan dan menyebut izin laluan. Pendebat yang berucap tidak semestinya menerima setiap izin laluan. Pendebat tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing, sebaliknya hendaklah keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pendebat tidak dibenarkan bergerak ke kawasan pasukan lawan. Kemenangan dan keputusan hakim akan diberi kepada pasukan yang mendapat markah tertinggi daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan didebatkan pada sesi kali ini ialah had umum persaraan ahli politik adalah wajar. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menemukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perdebatan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri Ebony Shah-An tampil untuk mengemukakan usul perdebatan, menyampaikan definisi dan mendebatkan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berbahagia. Selamat sejahtera dan selamat petang Yang Berhormat Tuan Speaker Dewan, pegawai-pegawai persidangan dan Yang Berhormat Kerajaan dan Yang Berhormat Pembangkang. Selaku Perdana Menteri, izinkan saya membentangkan usul had umum persaraan ahli parlimen perlu dihadkan. Saya percaya bahawa selepas perbahasan sidang Dewan Yang Mulia ini, usul bakal diluluskan. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, had umum persaraan bermaksud jangka masa yang tetap atau yang terhad kepada individu untuk bersara. Had umum persaraan ini mempunyai fokus tertentu dan manfaat kepada sesebuah negara di mana
pelbagai idea baru boleh diimplementasikan oleh generasi muda yang bakal menjadi ahli parlimen setelah menjejaki umur 21 tahun ini. Mereka mampu melahirkan masyarakat yang madani. Masyarakat madani di Malaysia membawa masuk sesuatu sistem sosial yang mementingkan ketertiban, kerukunan dan pematuhan terhadap keperluan hidup yang sejahtera. Mampu melahirkan ini membawa masuk kebolehan atau prospek pembentukan pembinaan dan penyempurnaan sesuatu hasrat. Pendek kata, usul kerajaan kali ini secara mudah bererti bahawa hak umum persaraan ahli parlimen yang dihadkan akan dan boleh melahirkan sebuah masyarakat yang serba sejahtera serta kestabilan politik Malaysia yang lebih terjamin. Saya, Ebenezer M. Michael Benedict, telah menjelaskan definisi konsep usul persidangan sebentar tadi. Pihak kerajaan yang tampil dengan hujah-hujah sekukuh Gunung Everest yang teramat sukar digugat oleh pihak pembakar. 1000 langkah bermula dengan 1 langkah. Strategi kerajaan yang pertama bakal dimulai dengan hujah utama iaitu saya, Menteri Kedua Yang Berhormat Dato' Seri Libui akan menegurkan kes kerajaan dengan menolak definisi Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan yang pasti tertumpu kepada sisi gelap sesuatu kebaikan. Sebaliknya, mengukuhkan definisi usul kerajaan. Beliau seterusnya akan menampilkan 2 hujah bagi memperteguh kes kerajaan. Saya tidak nafikan bahawa pembangkang kedua akan menolak dan menyembunyikan kebenaran kes kerajaan. Namun, hujah yang pastinya bersifat gelas separuh kosong itu mudah diruntuhkan. Dalam sesi pergulungan, kerajaan akan memastikan hujah pembangkang hancur lulus sama sekali. Manakala kebenaran usul kerajaan mendapat sokongan padu sidang Dewan Yang Mulia, Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan. Hujah utama kerajaan ialah memberi peluang kepada generasi muda untuk menjadi ahli parlimen. Menurut kajian, memang tiada had umur persaraan yang ditetapkan oleh seorang ahli parlimen. Oleh itu, semenjak tahun 2018, kita telah melihat pelantikan calon Perdana Menteri yang melebihi umur 60 tahun. Sebagai contohnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berumur 92 tahun dengan rasminya diisytiharkan sebagai Perdana Menteri ke-7 pada Mei 9, 2018. Namun pada 24 Februari 2020, beliau meletakkan jawatan kerana beliau tidak lagi mampu menyanjungi parti politiknya sendiri. Perkara ini telah membawa kesan huru-hara kepada masyarakat sejagat di mana mereka hilang keyakinan dan kepercayaan kepada Perdana Menteri yang telah mencapai umur melebihi 60 tahun ini. Seterusnya, saya ingin mendedahkan bahawa ahli parlimen yang berumur lingkungan 30 tahun ke atas di bawah, maafkan saya, ahli parlimen yang berumur lingkungan 30 tahun ke bawah di negara ini hanya 0.9%, manakala ahli parlimen yang melebihi umur 60 tahun ialah 35%. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam sebuah politik. Seorang pekerja swasta, Amira Rashidah Isha, berkata golongan muda seharusnya diberikan peluang untuk mengisi kabinet negara dalam menarik ramai belia cenderung terhadap politik. Hal ini kerana mereka lah yang dapat mewujudkan masyarakat yang berinovasi dengan penuh idealistik. Dengan ringkasnya, ketetapan untuk mengekalkan had usia persaraan ahli parlimen dapat membuka posisi baru kepada generasi muda untuk membentangkan idea dan buat fikiran mereka demi kemakmuran negara. Oleh kerana itu, adakah pengalaman semata-mata sahaja penting untuk menjadi ahli parlimen? Bukankah perwakilan juga penting? Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dimuliakan. Sekiranya tidak ada perwakilan yang adil dari segi umur, sudah tentu ada jurang generasi. Dalam konteks ini, tidak ada cukup orang muda yang membawa kepentingan golongan muda ke parlimen. Sebab itu, saya ingin menegaskan buat sekian sekalinya bahawa had umur persaraan ahli parlimen mampu melahirkan politik negara yang stabil dan kukuh. Saya Perdana Menteri Malaysia mohon mengusulkan. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Amat Berbahagia Wan Khadijah selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta mendebatkan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan.
dan salam satu Malaysia buat Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan di delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Tuan Yang Di-Pertua Dewan, setelah dibentangkan definisi usul secara literal oleh pihak kerajaan yang saya kira begitu menarik sekali, maklumlah diambil bulat-bulat daripada kampus Dewan, kami dari delegasi pembangkang faham tentang usul yang dikemukakan. Namun, memang sudah menjadi adat di dalam arena perdebatan ini di mana sudah menjadi tanggungjawab kami dalam meneliti beberapa kesilapan dan kekurangan. Oleh itu, kami jelas akan mengutarakan hujah-hujah logik dan benar untuk menangkis hujah-hujah yang kurang jelas daripada pihak kerajaan sebentar tadi. Sebagai ketua pembangkang, saya akan menyatakan hujah-hujah yang membantang sekeras-kerasnya usul ini. Seterusnya, hujah saya akan disambung oleh rakan pembangkang kedua yang ternyata tidak kurang mantap hujahnya. Pembangkang ketiga pula akan memidas hujah-hujah songsang daripada pihak kerajaan. Jadi, kami yakin sepenuhnya dengan hujah yang kami lontarkan nanti, pihak kerajaan terpaksa menerima hakikat bahawa had umur persaraan ahli politik adalah wajar dimasukkan. Pertama, pada hari ini Yang Di-Pertua, kami masih kurang jelas tentang pelaksanaan pemansuhan karier ahli politik veteran. Hal ini kerana pihak kerajaan sebentar tadi telah mengatakan memang tiada hak umur persaraan yang ditetapkan oleh seorang ahli parlimen. Sekiranya tiada ahli politik yang sudah makan garam dalam kisah politik Malaysia, bagaimana kita hendak melahirkan ahli politik yang bijak dalam selok-belok politik? Takkanlah ahli politik muda yang diangkat menjadi ketua mahu mengajar orang tua makan gadis orang kata. Sedangkan mereka belum lagi memanaskan badan untuk menempuh dunia politik yang boleh katakan mencabar dalam negara kita ini. Dan yang keduanya Yang Di-Pertua, mereka menyatakan bahawa pemansuhan karier ahli politik ini dikatakan wajar kerana rakyat hilang kepercayaan terhadap ahli politik veteran di negara kita. Kalau benar pemansuhan karier ahli politik veteran ini membantu dalam politik Malaysia, mengapa mereka tidak laksanakan agenda ini sejak daripada dahulu lagi? Saya berpandangan bahawa Yang Berhormat Ebony Shah mudah membuat keputusan yang saya boleh kata tidak matang. Yang Berhormat turut memberi contoh tentang Tun Dr. Mahathir yang hilang kepercayaan rakyat di usia senjanya. Yang Berhormat, janganlah kerana minda setitik rosak susu sebelangnya. Cuba warga Dewan semua membuka minda bahawa ahli politik seperti Tun Mahathir lah yang berjaya membangunkan Malaysia. Tidaklah sanksi mengapa beliau digelar bapa pemodenan. Tambahan pula, Yang Berhormat menyatakan ahli politik kita yang berusia 60 tahun ke atas sudah hilang kepercayaan rakyat. Saya minta Yang Berhormat untuk keluar dari takut minoriti yang berpendapat selari dengan Yang Berhormat. Di sini ternyata hujah yang saya katakan ini tidak mudah dibidas oleh Yang Berhormat kerajaan. Jika ia pun, di mana kredibilitas hujah yang disampaikan oleh delegasi kerajaan? Adakah politik negara kita ini akan stabil jika tiadanya ahli politik veteran? Kami harap dapat dijawab pertanyaan ini oleh pihak kerajaan sebentar lagi. Tuan Yang Di-Pertua, adalah tidak benar bahawa pelaksanaan had umur bagi ahli politik ini dapat memberi peluang kepada generasi muda untuk menceburkan diri dalam dunia politik. Seperti yang telah saya utarakan awal tadi mengenai ahli politik veteran, bahawa mereka merupakan individu penting dalam bidang ini kerana mereka telah mengenali asam garam politik di negara kita. Sekiranya mereka-mereka ini dikenakan had umur, maka siapa lagi yang boleh kita harapkan untuk menjadi salah satu komponen dalam keseimbangan politik di negara kita? Tidak wajarlah jika ilmu politik ini 100% perlu diajarkan oleh pensyarah di mana-mana institut pengajian. Politik ini bukan menghafal. Politik ini bukan mengenai kira-kira, tetapi politik ini adalah bakat dalam menyusun strategi dan bakat dalam corak pemikiran seseorang. Jika perkara ini tidak dapat dilihat oleh golongan politik muda, kerana tiadanya tokoh-tokoh politik di mana yang telah dilucutkan karirnya, bagaimana golongan muda ini ingin menerajui pentadbiran negara? Sedangkan apa yang perlu mereka lakukan pun tidak jelas kelihatan oleh minda mereka yang masih berjinak-jinak dalam dunia politik. Bahkan dari pihak kami telah melihat bahawa pelaksanaan hak umur ini hanya membawa kepada kegagalan pentadbiran politik di negara kita. Dan soalan saya kepada Yang Berhormat Dwi,
Mengapa wajarnya golongan ahli politik kita angkat sebagai pemimpin kepada negara kita? Dan yang keduanya, benarkah golongan muda yang ingin berjinak dalam dunia politik yang penuh dengan kelicikan ini cukup berbakat untuk menguruskan hal-hal politik dengan tangan dan daya upaya mereka sendiri tanpa adanya ahli politik veteran yang berperanan dalam menyeimbangkan kisah politik negara kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dalam perdebatan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Lim Bo Yi, Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Salam apresiasi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat dari pihak kerajaan, Barisan Pembangkang dan seterusnya ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu had umur persaraan ahli politik adalah tidak wajar. Jadi saya memohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu hak umum persaraan ahli politik adalah wajar. Tuan Yang di-Pertua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa ahli politik yang lama berkecimpung dalam dunia politik mempunyai lebih banyak pengalaman dan lebih kenal selok-belok politik. Tuan Yang di-Pertua, setiap individu yang mampu menjadi seseorang ahli politik mesti sudah memahami kekejaman dan realiti dunia politik, dan setiap ahli politik bukannya naik seperti yang mereka tunjukkan kepada kita. Ciri yang perlu ada pada seorang ahli politik tidak seharusnya ialah mempunyai pengalaman atau mengetahui selok-belok politik, tetapi mereka perlu bertanggungjawab dan sanggup berkorban demi kesejahteraan rakyat. Itulah pemimpin yang rakyat mahukan. Kalau pemimpin itu sekadar mempunyai pengalaman tetapi tiada pengorbanan, siapakah yang rela untuk tinggal di bawah pentadbirannya? Lebih-lebih lagi, setiap ahli politik tentu pernah terberdaya dengan strategi politikal sebelum mereka menjadi ahli politik yang kenal selok-belok politik. Jika sudah, tentu hal ini merupakan satu rintangan yang mereka akan lalui untuk menjadi ahli politik yang berpengalaman di mata orang. Bagilah peluang kepada ahli politik yang masih bertenaga untuk memimpin negara kita, dan orang tua haruslah mengundur dari pentas politik. Tuan Yang di-Pertua, had umur persaraan ahli politik adalah wajar. Jadi hujah saya yang pertama ialah ahli politik memerlukan kesihatan fizikal dan mental yang baik. Semakin tinggi kedudukan seseorang pemimpin, semakin tertekanlah besar peranan dan tanggungjawab dalam menentukan hala tuju rakyat. Namun, semakin besar tanggungjawab dipikul, semakin tertekanlah kehidupan mereka kerana bukan mudah untuk menjadi seorang ahli politik. Mereka perlu sentiasa berfikir untuk mengimbangi suara rakyat dengan pandangan parti dalam kerjayanya. Begitu jelaslah bahawa kesihatan memang satu kriteria yang penting bagi seseorang ahli politik. Tidak dapat dinafikan bahawa golongan muda mempunyai stamina yang lebih tinggi berbanding golongan emas. Oleh itu, golongan muda dapat melakukan kerja mereka dengan lebih produktif di samping dapat menahan tekanan dalam bidang kerjayanya. Sudah tentu rakyat lebih yakin dengan pemimpin yang gigih berusaha untuk menjamin kebajikan mereka berbanding dengan pemimpin yang kurang sihat dan tidak berkebolehan untuk memajukan negara. Izin Tuan Speaker. Dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Bumi, bagaimanakah pemuda dengan kesihatan mental mampu memenuhi hak umum ahli politik untuk mengendalikan pentadbiran? Terima kasih Yang Bahagia Nurhalis Fasha. Tuan Yang di-Pertua, umum mengetahui bahawa golongan tua berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental berbanding golongan muda. Kesihatan mental seseorang ahli politik juga perlu dipertimbangkan kerana pemikiran mereka menentukan sifat kepemimpinannya. Misalnya, ahli politik yang berfikiran terbuka dapat menerima suara orang ramai yang tidak kira kebencian atau kritikan, tetapi ahli politik agresif akan berfikiran ekstrim untuk mencapai matlamat politiknya. Pemikiran pemimpin yang mempunyai empati dengan masyarakat dapatlah lebih memahami keperluan masyarakat. Tambahan lagi, ahli politik mestilah sihat dari segi psikologi kerana setiap keputusan politik yang dilakukannya mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Jika pemimpin itu sendiri tidak dapat berfikir secara normal dan melakukan tindakan sewajarnya, pasti rakyatnya akan hidup dalam keadaan huru-hara kerana pemimpin ibarat petunjuk jalan dalam kehidupan masyarakat. Oleh hal yang demikian, rakyat memerlukan ahli politik yang sihat mentalnya untuk menjamin kehidupan yang harmoni. Tuan Yang Dipertua, puja saya yang kedua ialah berpastikan frasa meningkatkan daya saing negara kita di persada dunia. Persaraan ahli politik yang menemui usia persaraan dapat memberi laluan kepada ahli politik lain yang berkemampuan tetapi tidak berpeluang untuk menunjukkan bakatnya dalam dunia politik kerana kesekatan hak-hak tertentu untuk menjawab jawatan yang lebih tinggi. Lazimnya, seseorang ahli politik merupakan tokoh politik yang bijak berpolitik serta kewibawaannya itu diiktiraf oleh masyarakat dunia dapat menarik penduduk dunia untuk melihat perkembangan negara kita dari segi politik maupun ekonomi. Pemimpin yang berwibawa inilah dapat meyakinkan orang asing untuk melabur di negara kita. Justru negara memperoleh modal kerja yang mencukupi untuk memajukan pelbagai sektor seperti sektor pelancongan, sektor pertanian dan sektor pengangkutan. Kemajuan sektor-sektor ini dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan menarik lebih banyak intelektual ke negara kita. Antara itu, ekonomi negara kita dapat berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah dengan negara lain. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan memohon agar usul ini diteruskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan suara majoriti. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Lim Bui. Isu perdebatan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Nur Izzati, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua, usul masih tetap sama iaitu had umur persaraan ahli politik adalah wajar. Namun, sebagai pihak pembangkang yang sentiasa memikirkan kepentingan masyarakat di negara ini, kami tetap terus tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan oleh Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri sebentar tadi. Tuan Yang Dipertua, menjadi tanggungjawab saya juga untuk membidas ketiga-tiga hujah pihak kerajaan. Kita lihat satu persatu nasib mereka. Tuan Yang Dipertua, kami akan terus mempertahankan pendirian pasukan kami terhadap usul yang hangat dibincangkan. Kami langsung tidak percaya dan tidak bersetuju dengan usul had umur persaraan ahli politik adalah wajar. Atas dasar tersebut, sila analisis hujah kedua dan ketiga pasukan kami. Hujah kedua kami di bawah kata kunci ahli politik veteran menjadi mentor atau pemandu arah bagi ahli politik muda. Hal ini kerana ahli politik yang sudah lama berkecimpung dalam bidang politik lebih bijak dalam merancang strategi dan membuat keputusan. Alah bisa tegar biasa. Saya yakin bahawa Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat biasa mendengar pepatah Melayu tersebut. Pepatah ini membawa maksud sesuatu pekerjaan yang rumit atau sukar untuk disempurnakan akan menjadi lebih mudah jika sering dilakukan. Dalam bahasa mudahnya, kalau dah selalu buat, maka ia akan jadi lebih mudah. Ahli politik yang sudah lama mengaktifkan diri dan arif dalam politik selalunya sudah berumur. Daripada penetapan had umur dibuat, adalah lebih baik kita memanfaatkan pengalaman yang mereka ada dengan menjadikan Dewan Persidangan ini sebagai tempat untuk ahli politik muda dan tua saling bertukar buah fikiran mereka. Melalui cara ini, ahli politik berpengalaman boleh memberikan nasihat kepada ahli politik yang baru setahun gabung. Izin laluan Tuan Speaker. Dipersilakan. Manakah ahli politik veteran boleh menyumbang dalam membantu ahli politik muda? Terima kasih. Pihak kerajaan nampaknya masih ragu. Saya hidangkan pula contoh kedua. Kita mengetahui bahawa masa yang panjang diperlukan untuk mengetahui selok-belok dalam dunia politik. Proses ini boleh dipendekkan jika mereka dapat bimbingan
dan nasihat secara terus daripada ahli politik yang lebih makan darah. Tuan Yang di-Pertua, jelaslah bahawa ahli politik veteran menjadi mentor atau pemandu arah bagi ahli politik muda. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga pihak pembangkang di bawah kata kunci ahli politik berumur dan berpengalaman mendapat kepercayaan rakyat berbanding ahli politik muda. Yang berhormat rakan-rakan lama dari pihak kerajaan, sudah terang lagi bersuluh ahli politik berpengalaman sudah memahat nama mereka di hati rakyat. Tempoh berkhidmat mereka yang lama sudah tentu disebabkan oleh kepercayaan yang mereka raih daripada penyokong-penyokong mereka. Kalau tiada cacat celah dalam perkhidmatan mereka, rakyat tidak akan sewenang-wenangnya menyokong ahli politik muda kerana tiada jaminan buat mereka. Jasa yang telah dicurahkan oleh ahli politik ini telah menambat hati rakyat untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada mereka. Ada juga yang merasa terhutang budi dengan pelbagai bantuan dan penambahbaikan yang mereka terima daripada ahli politik veteran. Justru itu, tidak adil jika kita meletakkan noktah pada karier ahli politik yang setia dan amanah dalam menjalankan tugas mereka. Seterusnya, berkaitan dengan isu kesihatan ahli politik veteran, Yang di-Pertua dan yang berhormat sekalian, kita semua sedia maklum bahawa negara kita Malaysia mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ini bermaksud rakyat berkuasa dalam memilih wakil rakyat melalui pilihan raya. Kami yakin bahawa rakyat Malaysia membuat pemerhatian yang teliti dan bijak dalam memilih wakil rakyat. Isu kesihatan yang melanda ahli politik akan memberikan kesan dalam kerja-kerja mereka dan rakyat sudah pasti dapat mengesan perkara-perkara ini. Kami berpendapat sedemikian kerana kita tidak boleh mengukur kesihatan individu berdasarkan umur. Realitinya, berapa ramai rakyat Malaysia yang mengidap penyakit kronik seperti sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi sedangkan mereka masih muda. Maka, hujah ini tidak relevan kerana seseorang boleh mengidap penyakit pada usia yang muda. Terdapat juga mereka yang sudah mencapai usia senja, namun tidak mengidap apa-apa penyakit. Dalam hal ini, kita tidak boleh pukul rata. Tuan Yang di-Pertua, penetapan had umur persaraan tidak lain tidak bukan hanyalah akan mengikat ahli politik yang berumur dari berkhidmat untuk negara, sedangkan mereka masih mampu memberikan sumbangan dalam membina negara. Kami selaku pihak pembangkang merasakan bahawa adalah tidak adil untuk ahli politik maupun rakyat jika usul ini dilaksanakan. Atas dasar kenyataan tersebut, saya mohon usul had umur persaraan ahli politik dikaji semula untuk kepentingan keseluruhan masyarakat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, analisis hujah kami cukup mantap untuk tidak menerima usul perdebatan pada hari ini. Justru, kami sekali lagi mencabar pihak kerajaan buktikan bahawa had umur persaraan ahli politik adalah wajar. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan semakin terpegun dan terpukau dengan pendirian kami pada hari ini. Maka usul had umur persaraan ahli politik wajar ditolak dan tidak diterima pakai demi kesejahteraan insan sejagat. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, kami mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Nur Izzati. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri ketiga iaitu Joanne Mok Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, barisan pihak kerajaan, pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang hadiri. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan. Saya Menteri ketiga ingin membidas hujah-hujah pembangkang. Pembidasan bermula dengan hujah pembangkang kedua, iaitu ahli politik yang telah lama dalam politik lebih bijak dalam merancang strategi dan membuat keputusan. Namun, ini tidak membawa maksud bahawa ahli politik yang lebih muda tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir.
Di sebaliknya, generasi muda dapat melahirkan pelbagai idea serta mencari cara penyelesaian baharu yang belum lagi wujud sebelum ini. Tidak dapat dinafikan bahawa kebijaksanaan merupakan elemen penting bagi seseorang pemimpin. Tetapi, sifat tanggungjawab sebenarnya ialah asas bagi kejayaan pemimpin dalam mentadbir negara. Hal ini demikian kerana pemimpin yang bertanggungjawab akan cuba sedaya upaya demi mempertahankan hak rakyat Malaysia daripada pencemaran kuasa oleh pihak luar. Pernyataan ini jelas menekankan bahawa bukan sahaja ahli politik yang lebih tua bijak dalam merancang strategi, namun generasi muda juga mempunyai kebolehan tersebut. Tanpa sifat bertanggungjawab, kebijaksanaan yang ada pada seseorang juga tidak membawa kejayaan. Seterusnya, saya juga tidak bersetuju dengan hujah pembangkang kedua yang menyatakan bahawa ahli politik yang berumur mendapat kepercayaan rakyat berbanding yang muda. Adakah ini benar? Seperti yang kita tahu, selama berpuluh-puluh tahun undian negara dijalankan, pihak kerajaan sering menyarankan generasi muda melebihi 18 tahun untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing iaitu mengundi. Namun, menurut statistik, masih ada 30% warga negara Malaysia yang tidak mengundi pada tahun 2022. Pernahkah kita memikirkan sebabnya? Antara sebabnya adalah mereka berpendapat bahawa tiada beza bagi mereka untuk mengundi pemimpin-pemimpin yang tua itu. Di sebaliknya, jika munculnya seseorang pemimpin yang muda, mereka seperti mempunyai harapan baru terhadap negara Malaysia. Saya berpendapat bahawa ahli politik muda yang berkebolehan mampu mendapat kepercayaan rakyat seperti pemimpin tua. Umur tidak seharusnya menjadi batasan kepada generasi muda dalam politik negara. Bak kata pepatah, di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Tuan Yang di-Pertua, Ketua Pembangkang tadi menyatakan bahawa ahli politik yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik lebih berpengalaman dan lebih kenal selok-belok politik. Namun, persoalan saya ialah, adakah mereka yang berpengalaman masih sanggup berkorban demi negara? Seperti yang telah dinyatakan oleh Menteri kedua tadi, setiap individu yang mampu menjadi seseorang ahli politik sudah memahami realiti politik dan ciri yang perlu ada pada seseorang politik tidak seharusnya ialah mempunyai pengalaman atau mengetahui selok-belok politik. Pemimpin yang berwibawa ialah mereka yang bertanggungjawab dalam pembangunan negara. Tambahan pula, ahli politik generasi muda lebih berpotensi untuk mengeluarkan ide yang baru dalam mengatur strategi politik. Mereka tidak mudah terberdaya dengan strategi politik yang lama. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul pihak kerajaan, iaitu umur persaraan ahli politik haruslah dihadkan supaya memberi peluang kepada generasi muda demi melahirkan masyarakat madani. Selain itu, kesihatan mental dan fizikal seseorang ahli politik perlu ditimbangkan kerana pemikiran mereka menentukan sifat kepemimpinannya. Golongan muda berisiko rendah untuk mengalami masalah kesihatan mental berbanding golongan tua. Di samping itu, daya saing negara kita di pesada dunia dapat ditingkatkan. Persaraan ahli politik yang menemui usia persaraan dapat memberi laluan kepada ahli politik yang lain yang berkemampuan tetapi tiada peluang untuk menunjukkan bakatnya dalam dunia politik kerana kesekatan hak-hak tertentu untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi. Dengan ini, saya Menteri ketiga memohon usul ini diluluskan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Joanne Moore. Perdebatan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Hanis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli sidang Dewan yang dihormati. Menjadi tanggungjawab saya berdiri di sini untuk membidas ketiga hujah pihak kerajaan. Tuan Yang Kedua, kami akan mempertahankan pendirian pasukan kami terhadap usul yang telah
kita bincangkan. Kami kurang bersetuju dengan usul berkaitan kesihatan fizikal dan mental yang baik. Sememangnya adalah penting bagi ahli politik mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik untuk mentadbir negara. Namun, penyakit tidak mengenal usia. Hal ini bermaksud tidak semestinya jika semakin berusia seseorang itu kurang produktif kerja yang dilakukan oleh mereka. Ironinya, seperti hujahan pertama kami, ahli politik yang lebih lama berkecimpung dalam dunia politik mempunyai lebih banyak pengalaman dan lebih arif akan selok-belok politik ini. Seperti yang telah ditekankan, ahli politik kita merupakan golongan veteran kerana mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang politik negara kita. Tidak mengira umur, seseorang individu dimatangkan dengan pengalaman. Jika dibandingkan golongan muda, semestinya golongan veteran ini lebih berpengalaman. Dengan pengalaman dan pengetahuan ini, mereka akan lebih arif dalam memberikan idea dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah dalam negara. Jelaslah bahawa ahli politik veteran ini adalah lebih produktif dalam bidang politik ini. Yang dipertua, saya juga ingin membidas pernyataan berkaitan golongan tua berisiko untuk mengalami masalah mental berbanding golongan muda. Hal ini demikian kerana kebanyakan kes berkaitan mental dalam golongan remaja atau belia. Majlis Belia Malaysia (MBM) menyifatkan gejala kesihatan mental dalam kalangan belia Malaysia kini berada dalam red zone. Kebanyakan berpunca daripada tekanan berkaitan kerja dan pelajaran. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimanakah mereka dapat mengendalikan tanggungjawab dalam memimpin negara yang umurnya sangat berkali-kali ganda tekanannya. Mereka memerlukan masa dan tunjuk ajar daripada seorang yang lebih berpengalaman dalam bidang ini bagi mengembangkan dan mematangkan pemikiran mereka dalam bidang politik agar mereka dapat menerima dan mengendalikan segala hal-hal dengan profesional. Hal ini sangat berkaitan dengan hujah kedua kumpulan kami, iaitu ahli politik veteran menjadi mentor atau pemandu arah ahli politik muda. Yang berhormat rakan lama dari pihak kerajaan, seperti yang saya sudah berulang kali ucapkan bahawa ahli politik veteran ini banyak pengalaman dan boleh dijadikan contoh bagi ahli politik muda menimba ilmu dalam bidang politik ini. Ahli veteran politik ini juga dapat memberi nasihat kepada golongan muda yang berminat dalam bidang ini. Seperti yang Berhormat Limbui katakan, kita perlukan pemimpin yang berwibawa untuk meyakinkan orang asing melabur ke negara kita. Namun, bagi melahirkan pemimpin yang berwibawa itu, semestinya memerlukan tunjuk ajar dan nasihat daripada yang lebih berpengalaman. Hal ini penting bagi melahirkan pemimpin yang profesional agar tidak dipandang rendah oleh negara-negara lain. Hal ini kerana pemimpin memberi cerminan kepada pentadbiran sebuah negara. Sesungguhnya, bukanlah mudah untuk mengendalikan sebuah negara. Banyak perkara perlu diambil berat dan diambil kira bagi mewujudkan masa depan negara yang lebih cerah. Dari ini jelaslah bahawa tidak wajarlah bagi kewujudan had umur kesaraan dalam kalangan ahli politik. Mereka perlukan banyak masa untuk menjadi seseorang yang sesuai dan profesional dalam mentadbir negara dengan baik. Tuan yang dipertua, kami juga ingin membangkitkan usul memberi peluang kepada generasi muda untuk menjadi ahli parlimen. Atas dasar tersebut, kita akan beralih kepada hujah ketiga kumpulan kami. Hujah ketiga kami menerangkan ahli politik veteran mendapat kepercayaan rakyat berbanding ahli politik muda. Jika kita lihat dari pandangan rakyat, semestinya mereka lebih mempercayai pemimpin yang lebih mereka kenal dan berpengalaman. Namun jika terdapat ahli politik muda, mereka menjadi ragu untuk mempercayainya, terutama rakyat yang lebih tua dari pemimpin itu sendiri. Pada pendapat saya, tiada kepercayaan rakyat ini yang menipiskan peluang untuk generasi muda untuk menjadi ahli parlimen. Mereka perlu mencuba dan menambah baik kebolehan diri dan membuktikan kepimpinannya. Proses ini untuk mendapat kepercayaan seseorang bukanlah mudah dan sekejap. Kita perlu buktikan kebolehan kita dan hal ini mengambil masa yang lebih lama, lebih-lebih lagi memperoleh
Kepercayaan rakyat Malaysia mengikut statistik pada 2022 iaitu dengan 33.94 juta rakyat. Jika terdapat had umur tidak sempat untuk memperoleh kepercayaan, masa sudah habis. Di sini terbukti sekali lagi bahawa had umur dalam politik adalah tidak wajar bagi kesejahteraan negara kita. Dengan itu, Tuan Yang Dipertua, pasukan kami sekali lagi mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat Nur Hanis. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ditangguhkan selama 1 minit. Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Pada bahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga-warga Dewan. Di sini saya akan memulakan tentang penggulungan bagi pihak pembangkang. Yang kedua, yang pertamanya, pihak kerajaan telah menyatakan bahawa dengan pelaksanaan hak umur ini mampu memberi peluang kepada generasi muda untuk menceburi bidang politik. Dan kami dari pihak pembangkang berpendapat bahawa jika tiada ahli-ahli mentor dalam politik ini, bagaimana mereka hendak membimbing yang ahli-ahli politik muda daripada golongan muda ni? Betul tak? Jadi yang baru, ahli-ahli politik yang baru ingin menceburkan diri dalam dunia politik ni tidak akan ada banyak idea ataupun tidak faham bagaimana selok-belok politik yang sebenar jika tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh politik kita. Dan yang keduanya, Yang Dipertua, Yang Berhormat Tim tadi ada menyatakan bahawa daripada faktor kesihatan fizikal dan mental. Benar, Yang Dipertua. Tetapi pada pihak pembangkang kami berpendapat bahawa kesihatan ini tidak mempengaruhi umur seseorang. Kesihatan dan penyakit-penyakit inilah yang senang kata mudah berjangkit, tak kira umur. Tak kira sama ada kita muda ataupun tua, penyakit itu tetap ada. Jadi, YB sendiri tak boleh nak katakan bahawa kesihatan fizikal dan mental adalah bukti yang kukuh untuk kita melaksanakan had umur ini. Dan isi terakhir yang pihak kerajaan bentangkan kepada kami tadi ialah meningkatkan daya saing negara kita dengan melaksanakan hak umur. Dan kami dari pihak pembangkang rasa idea ini tidak jelas sebenarnya. Dan tidak jelaslah untuk kami memahami apa sebenarnya yang dapat meningkatkan daya saing. Kalau negara kita ada ahli politik veteran, katakanlah, mereka telah lama dalam bidang politik, jadi mereka boleh nampak selok-belok, mereka boleh menyusun strategi dengan bagus. Kalau kita nak ambil ahli politik muda yang tiada lagi berkemahiran, apa dia punya keseimbangan tu dalam meningkatkan daya saing negara kita? Dan itu sahaja daripada pihak pembangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati,
Seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Evan Shah. Selamat sejahtera Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan yang berhormat dari pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Di-Pertua, bertemu sekali lagi dalam sesi penggulungan kali ini. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga hujah bincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang sebentar tadi. Dan seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu ahli politik yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, mempunyai lebih banyak pengalaman dan lebih kenal selok-belok politik. Beliau mengatakan bahawa masa yang panjang diperlukan untuk mengetahui selok-belok politik ini. Sebenarnya walaupun ahli parlimen mempunyai pengalaman, cara maupun strategi yang digunakan demi menyelesaikan sesuatu isu dalam negara tidak lagi sesuai dengan masa sekarang. Di samping itu, sifat kepimpinan seorang itu juga amat penting jika hendak menjadi seorang parlimen. Jika kita bagi peluang kepada generasi muda, tidak dapat dinafikan bahawa mereka juga akan mencuba sedaya upaya demi melaksanakan tanggungjawab mereka sendiri. Tidak mustahil juga ahli parlimen itu akan mengambil kerjanya dengan lebih ahli parlimen yang lama akan mengambil kerjanya dengan sambil lima kerana menganggap kerjanya senang dan tidak memerlukan usaha yang banyak. Oleh itu, kita memerlukan ahli parlimen yang memberi komitmen Oleh itu, kita memerlukan ahli parlimen yang memberi komitmen yang tinggi dan mampu menyelesaikan masalah dengan kadar yang cepat. Hujah kedua pula, ahli parlimen yang lama dalam politik lebih bijak dalam merancang strategi dan membuat keputusan. Saya membidas hujah ini kerana cara mereka menggunakan dalam ketinggalan zaman dan ini akan membawa kemungkinan yang tinggi di mana pihak luar atau pihak negara lain mengetahui cara kerajaan Malaysia menyelesaikan sesuatu isu. Di sini kita boleh mengetahui bahawa walaupun ahli politik telah lama menyelesaikan urusan politik, ia juga membawa impak negatif di mana orang lain akan menggunakan strategi yang sama yang selalu digunakan itu pada masa yang akan datang. Tuan Yang Di-Pertua, beralih kepada hujah yang ketiga pembangkang, iaitu ahli politik yang berumur mendapat kepercayaan rakyat berbanding yang muda. Walau bagaimanapun, bukan sahaja masa seorang berkhidmat dalam politik penting, namun tindakan yang dilakukan dalam kerajaan dan kerajinan seorang juga boleh membuat rakyat mempercayai seseorang tersebut. Jika ahli politik yang baru mempelajari selok-belok politik ini, sudah tentu mereka juga boleh berjaya. Kita tidak boleh tengok kepada nama semata-mata. Oleh itu, saya mempercayai bahawa generasi yang masuk dalam politik ini akan mencuba dan berusaha menjadi suaraan kepada rakyat jelata. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya akan merumuskan ketiga-tiga hujah kerajaan seperti yang telah dikemukakan dalam sesi pertama sebentar tadi. Hujah kerajaan yang pertama iaitu memberi peluang kepada generasi muda. Sudah tentu populasi generasi muda ini semakin meningkat dan kita haruslah memberi peluang kepada mereka untuk menjerusi dalam bidang politik ini kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiada negara. Hujah kerajaan yang kedua berpaksikan frasa kesihatan fizikal dan mental. Mengikut kajian, IQ seseorang individu akan menurun selepas mencapai umur 45. Ahli parlimen yang telah berumur akan mula menggunakan emosi mereka untuk melakukan sesuatu perkara. Tanggungjawab menjadi ahli parlimen menjadi lebih berat dan ini membuktikan bahawa generasi muda yang mempunyai stamina yang lebih kuat dan gigih berusaha untuk menjamin kebajikan rakyat. Hujah kerajaan yang ketiga iaitu berpaksikan falsafah meningkatkan daya saing negara kita di pesada dunia. Lazimnya seorang ahli politik merupakan tokoh politik yang bijak berpolitik serta kewibawaannya itu diiktiraf oleh masyarakat dunia dapat menarik penduduk dunia untuk melihat perkembangan negara kita dari segi politik maupun ekonomi. Tuan Yang Di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul yang dibentangkan ini iaitu hak umum ahli parlimen adalah wajar. Jadi, berdasarkan rumusan hujah mantap yang saya nyatakan tadi, saya memohon usul ini dirumuskan oleh Dewan Mulia ini dengan sebulat suara. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu, tadi maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini.
sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.